Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Sekejap. Nota nampak tak saya paparkan tu? Nampak Ustaz. Nampak. Alhamdulillah. Syukur. Kita sekejap. Okey. Bab yang ke-9, Su'ul Al-Khatimah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Sekali lagi kita dapat bersama untuk kita meneruskan pengisian untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan iman kita tentang kepercayaan kepada salah satu perkara gaib iaitu alam kubur, dan moga-moga iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah semakin bertambah. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada bab yang ke-9. Okey, bab nombor 9. Sekejap ya, bab 9. Okey, bab 9. Saya besarkan sikit. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan ada nota dia ya. Kenapa tak nampak ni? Okey, bab 9, Su'ul Khatimah. Kalau kita rujuk pada nota, sebenarnya kita tinggal lagi dalam 5 bab sebenarnya. Okey, bab yang masih lagi belum diulas, bab yang ke-9, Su'ul Khatimah. InsyaAllah kita akan bincang pada pagi ini. Lepas tu bab azab kubur, bab yang ke-12. Kemudian bab yang ketiga yang kita belum membincangkan lagi adalah bab cerita tentang menzarahi kubur. Kita belum selesai, kita belum cerita lagi. InsyaAllah kita akan belajar. Kemudian satu lagi bab iaitu bab himpitan kubur. Dengan himpitan kubur pun belum belajar lagi, bab nombor 7. Kemudian satu lagi bab sebenarnya bab amal-amal yang bermanfaat selepas kita mati. Bab yang terakhir tu mungkin saya tak akan bincangkan. Jadi kita fokus kepada 4 bab sahaja cerita tentang alam barzah ni, iaitu 4 bab. 4 bab ni kita bahagikan kepada 2 kelas. Pagi ni kita akan bincang pada bab yang ke-9 dengan bab nombor 12. Minggu hadapan, iaitu kelas yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita akan menamatkan tajuk alam barzah ini untuk bab himpitan kubur dan juga pada bab menzarahi kubur. Okay, ada 4 bab lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita terus pergi kepada bab tentang Su'ul Al-Khatimah. Su'ul Khatimah. Su'ul Khatimah, kesudahan yang buruk. Lawan kepada Husnul Al-Khatimah. Okey. Apakah makna Su'ul Khatimah? Buka surat nombor 72. Apakah itu Su'ul Khatimah? Okey. Su'ul
al-khatimah. Apa tu su'ul khatimah? Su'ul khatimah adalah meninggalnya seseorang dalam keadaan berpaling daripada Allah. Orang kafir semua masuk di dalam bab su'ul khatimah. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, dia termasuk dalam su'ul khatimah. Kemudian, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang yang berada di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mati tu dalam keadaan dia melakukan dosa-dosa yang Allah Taala larang untuk dia melakukan dia. Maknanya mati dia dalam keadaan Allah murka. Dan yang ketiga, dia meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun termasuk dalam kesudahan yang buruk. Meninggalkan kewajipan yang perlu dibuat, bukan dia sengaja tinggal, tapi dia keadaan dia mati itu dalam keadaan dia meninggalkan kewajipan yang Allah wajibkan, maka ia berpotensi untuk mati dalam keadaan su'ul al-khatimah. Para ulama membahagikan su'ul khatimah ini kepada dua darjat. Ada dua martabat. Yang pertama, yang paling besar sekali iaitu si mati itu, dia merasa syak ataupun diingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghadapi sakratul maut. Yang ini yang mati kafir, mati mengaku tiadanya Tuhan dan sebagainya, ini yang mati yang paling teruk sekali su'ul khatimah. Yang jenis kedua, dia mati dalam keadaan dia marah pada Allah. Dia membantah ataupun mati dalam keadaan dia berterusan melakukan dosa. Dia mati dalam keadaan dia bersangka buruk kepada Allah. Dia mati dalam dia tak boleh terima keadaan dia ketika dia nak mati tu. Kenapa dia sakit dan sebagainya. Macam-macam. Yang ini adalah martabat yang kedua, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia yakin Allah tu masih ada. Dia tahu Allah itu satu. Tapi dia merungut dan mengeluh. Mati pula dalam keadaan melakukan dosa. Ini di antara contoh orang yang mati dalam keadaan su'ul al-khatimah. Okey. Kita hayati kisah-kisah benar yang menunjukkan contoh-contoh orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam kitab Al-Imam Qurtubi, ada dinukilkan satu cerita. Cerita ni mungkin saya tak baca satu persatu, tapi cerita ni berkaitan tentang seorang lelaki, dia telah menukar agamanya semata-mata dia nak kahwin dengan seorang perempuan Nasrani. Tuan-tuan kalau tuan-tuan baca dekat kisah pertama ni, tuan-tuan boleh jumpalah. Tuan-tuan baca dekat kisah pertama ni, kisah seorang lelaki yang dia berpaling daripada Allah. Maksudnya dia telah keluar daripada Islam. Dia mati dalam keadaan mula-mula di Islam. Dia orang baik. Dia orang yang azan. Dia tukang azan. Azan dulu kan terpaksa naik pada tempat yang tinggi. Kan? Jadi waktu dia naik kat menara tu, dia ternampak rumah kat bawah tu seorang wanita sangat cantik. So dia tackle perempuan tu, akhirnya perempuan tu kata tak boleh nak kahwin sebab agama kamu berlainan. Akhirnya lelaki itu, dia kata tak apalah, demi nak kahwin dengan perempuan tu, dia tukar agamanya dan akhirnya selepas dia kahwin, akhirnya lelaki itu mati. Dia mati terjatuh dan dia mati. Maknanya dia mati dalam keadaan apa? Dia mati dalam keadaan dia menukar agamanya kepada agama yang lain. Peristiwa ini dinukilkan oleh Al-Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah dia. Okey, itu yang pertama. Maknanya mati berpaling daripada agama Allah. Mati dalam keadaan dia murtad, dia tukar agama. Okey. Orang yang tukar agama ni, dalam surah Al-Imran ayat nombor 85 tu Allah pesan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ia tidak akan diterima daripadanya. Sebab tu kalau nak tukar Islam, nak tukar pergi agama lain, semua itu Allah tidak akan terima. Ya Allah terima apa? Hanya Islam saja.
Maka orang yang tukar agama ni di hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Orang yang tukar agama ni, tuan bayangkan ya, kalau dia murtad, dia tukar agama, segala kebaikan dia buat masa di Islam tu di akhirat Allah tak kira. Bayangkan selama berpuluh-puluh tahun dia buat kebaikan, ada pahala, dia tukar je agama, habis semua pahala tu hilang. Jadi dia akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Okay, kita tengok contoh lain orang yang mati dalam keadaan yang buruk. Ini semua kisah benar ya, dinukilkan oleh para imam, para ulama dalam kitab-kitab mereka. Contohnya Al-Imamu Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Dia cerita tentang seorang yang kerjanya dia seorang artis. Dia menyanyi, meniup seruling, dia pemuzik. Ketika mana Allah Ta'ala ketika mana dia sakit, orang nak ajar dia kalimah La ilaha illallah, dia tak boleh ucap kalimah tu. Tapi dia ucap kalimah yang lain. Dia tanya, di mana jalan aku nak ke tandas? Orang pun juru dia. Ucaplah kalimah La ilaha illallah. Tak, dia masih lagi menyebut kalimah-kalimah yang lain. Maknanya, dia dipanggil apa? Dia dipanggil orang yang tidak mampu untuk mengucapkan kalimah syahadah sekalipun telah diajar. Dia nak ucap kalimah lain. Sedangkan kita belajar pada minggu sebelum ini, masih ingat? Sesiapa yang mengakhiri perkataan dia dengan La ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Tapi lelaki ni dia tak boleh buat. Apa sebab dia? Kalau kita tengok sejarah hidup dia, nyanyi, meniup seruling, pemuzik. Maknanya orang ini kerjanya adalah melalaikan orang lain dengan nikmat suara yang dia dapat. Dengan nikmat dia dapat tu, dia telah melalaikan orang lain. Kalau dia bawa kepada Allah, tak apa. Kalau dia seni Islam, tak apa. Tapi dia menyebabkan orang lalai daripada mengingati Allah, maka ketika dia mati, dosa dia melalaikan orang itu daripada mengingati Allah, maka dia tidak dapat mengucap kalimah syahadah. Sedangkan orang ajar dekat dia. Cerita ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim sebenarnya dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi. Tuan-tuan, Ibn Al-Qayyim ni, beliau ada kitab cerita tentang Ibn Al-Qayyim. Dia ada satu kitab pasal roh. Cerita pasal roh ada. Lepas tu kitab dia cerita tentang kesan-kesan dosa. Dia ambil cerita maklumat tu dalam kitab ni lah. Saya tak letakkan footnote dia dekat mana rujukan dia, kerana ni dalam nota. Kalau dalam buku, saya akan masukkan footnote dia. Kita akan letakkan Ibn Qayyim sebut dalam kitab mana, buku surat berapa, jilid berapa. Begitu juga yang disebutkan oleh siapa? Al-Imamu Al-Qurtubi. Okay, ini tanda dia. Sebab itu kita bimbang, tuan-tuan. Kita bimbang, kita dimatikan oleh Allah mengikut kebiasaan yang kita buat. Yang ni kita bimbang. Jadi kita bimbang Allah Ta'ala keraskan lidah kita untuk kita menyebut kalimah syahadah. Jadi lelaki ini sudah pasti dia mati dalam keadaan dia tidak dapat mengucapkan kalimah syahadah walaupun orang ajar dia. Bahkan dia mati dalam mengucapkan kalimah yang lain. Kisah yang ketiga, Ibnu Abi Dunya. Dia menceritakan tentang seorang lelaki yang masa dia hidup dia habis kerja dia cari duit je untuk berniaga. Berniaga kerja dia. Berniaga bukan salah, tak salah. Dituntut di dalam agama untuk mencari rezeki. Kalau berniaga, berniagalah. Tapi berniaga yang macam mana? Jangan menipu orang. Jangan sampai berniaga sampai lalai mengingati Allah, tak tunaikan zakat dan sebagainya. Maka dia cerita ketiga seorang peniaga, dia kaya, dia meninggal dunia. Waktu orang ajar dia kalimah La ilaha illallah, dia kata apa tau? Dia kata, berapa hasil 5 darab 5? 5 darab 6? Dia jawab, ulang-ulang kalimah tersebut sampai dia meninggal dunia. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana hidup dia banyak dengan dia mengira. Bukan salah, tu tanya, ini bukan salah. Kalau kita berniaga mengira, kita nak tahu kan berapa untung, berapa untung kasar, berapa untung bersih, tak salah. Tapi tunai tak tanggungjawab yang lain.
Yang ini. So lelaki ni dia hidup dia sentiasa dengan dia mengumpulkan wang ringgit daripada dia berniaga sampai dia nak mati. Maka waktu dia nak mati dia tak ucap kalimah syahadah. Tapi dia ucap tentang kiraan. Berapa darab berapa. Dia ulang sampai dia mati. Na'udzubillah. Kemudian ada satu cerita lain kata Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali ni disebut dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia cerita ada kisah seorang lelaki. Namanya Abdul Aziz bin Abu Rawat. Yang meriwayatkan cerita ni Abdul Aziz bin Abu Rawat. Dia ni pernah berada dekat dengan orang yang hampir meninggal dunia. Yang orang lelaki nak meninggal dunia tu orang ajar dia kalimah la ilaha syahadah lah. Akhirnya dia cakap apa? Ini tuan-tuan. Na'udzubillah. Ini memang mati yang su'ul khatimah yang jenis pertama lah. Aku kufur dengan apa yang kamu katakan. Maknanya dia tak boleh terima tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya dia mati dalam keadaan dia menolak kalimah tu. Kalau macam yang lelaki pertama tadi tu, dia tak dapat dan mengucapkan kalimah tersebut. Kalau yang ini dia memang tolak terang-terang. Dia tak percaya tentang Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Allah itu adalah la ilaha illallah. Maka dia mati dalam keadaan sebegitu, tuan-tuan dan puan. Lepas tu Abdul Aziz bin Abu Rawat yang dia berada dekat situ, dia terkejut tentang peristiwa itu berlaku. Dia bertanyalah kepada orang ramai. Dia ni semasa hidup dia buat apa? Maka orang kata, sebenarnya dia adalah seorang yang kaki peminum arak. Maknanya dia mati sebenarnya dalam keadaan dia berada dalam dosa besar. Kan tak berhenti-henti akhirnya mati. Menyebabkan dosa besar itu membawa dia kepada mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Sebab itu mati dalam keadaan melakukan dosa besar ini sangat bahaya. Kerana dosa itu yang boleh menghalang kita daripada dapat mengiktiraf kalimah la ilaha illallah. Lepas tu Abu Al-Aswad, lepas dia tahu cerita lelaki tadi tu, dia pun buat ulasan. Dia cakap apa? Dia kata, awasilah segala dosa. Kerana dosa itulah yang banyak menyebabkan lelaki itu menjadi seperti tersebut. Sebab itu, kita bimbang dengan dosa yang kita buat, akhirnya bawa sampai ke mati. Dosa itulah yang menghalang kita untuk kita mentauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Dosa itu boleh bawa kita jatuh kepada kekufuran. Sebab tu kita jangan pandang enteng, jangan kita pandang rendah dosa ini sebenarnya. Moga-moga kita mati dalam keadaan kita bertaubat. Macam kita baca Husnul Khatimah kan, lawan dia orang yang mati dalam keadaan bertaubat pada Allah Azza wa Jal. Kisah yang kelima diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti ni dia menceritakan kepada kita cerita tentang seorang pemerintah yang sangat kejam, yang sangat bengis. Namanya adalah Al-Wathiq. Dia ni waktu dia mati kan, tiba-tiba mereka nampak ada seekor binatang telah menyerang wajahnya lalu mencukil-cukil kedua mata Al-Wathiq dan memakannya. Dia ni seorang apa? Masa hidup dia seorang pemerintah yang zalim. Dia seorang pemerintah yang zalim, seorang pemerintah yang kejam. Maka waktu matinya itu tidak dimuliakan oleh Allah, sehingga binatang-binatang pergi seperti mana tikus pergi menyerang wajahnya. Maknanya ini di antara tanda-tanda orang-orang yang mati dalam keadaan sul khatimah. Memang nampak terang-terang. Kalau macam kita belajar sul khatimah dulu, mungkin ada orang dia nampak, lelaki ini, orang ini berpeluh dahinya. Kan? Orang yang buruk pun kita boleh tahu di antara tanda-tanda dia. Orang yang mati itu sendiri tahu tanda dia mati dalam keadaan yang buruk. Dan orang yang mengemumikan jenazahnya pun tahu dia mati dalam keadaan su'ul al-khatimah. Mereka-mereka ni siapa? Yang kita sebut mula-mula tadi itulah yang mula-mula ni. Penting sangat yang mula-mula ni. Mereka tu siapa? Mereka ni lah yang meninggal dalam keadaan berpaling daripada Allah, berada di atas kemurkaan Allah, meninggalkan kewajipan yang Allah perintah,
masih dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar, itu semua penyebab-penyebab bawa kepada su'ul al-khatimah. Baik, kita terus kepada bab azab kubur. Saya minta tuan-tuan buka muka surat 86. Terus buka muka surat nombor 86. Bab yang ke-12. Azab kubur. Okey, azab kubur. Nikmat kubur kita dah ceritakan. Maka kita tak perlu ceritakan. Kita terus pada azab kubur. Okey. Azab kubur. Okey. Azab kubur muka surat nombor 87. Hadis yang mula-mula yang tuan jumpa pada muka surat nombor 87 ni, sebenarnya hadis ni telah pun diceritakan dalam kelas-kelas yang lalu. Tuan tulis ya dekat hadis yang hadis muka surat 87 atas ni, ini adalah hadis yang merupakan dalil yang menunjukkan bahawa nanti syurga dan neraka akan ditunjukkan kepada orang yang berada di alam barzah pagi dan petang. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Saya baca dalam hadis ni. Okey. Siapa yang memang Allah Ta'ala calonkan dia sebagai ahli syurga, dia akan masuk syurga. Siapa yang calon ahli neraka, dia akan masuk neraka. Yang mana, ni dalil dia. Dia akan diperlihatkan tempatnya di waktu pagi dan petang. Diperlihatkan tempatnya pagi dan petang tu, maksudnya dia tahu. Alam kubur, dia tahu. Di badan barzah, dia tahu. Dia nanti nak kembali ke neraka ke, dia nak pergi ke syurga. Kenapa kita ambil hadis ni sebagai tajuk azab kubur? Sebab azab kubur, dia ada dua, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian utama. Okey, bahagian nombor satu, azab kubur dalam bentuk siksaan jasmani. Dan ada azab kubur berbentuk siksaan psikologi dia. Psikologi, tuan-tuan bayangkan, kalau orang berada di alam barzakh, dia tahu nanti tempat kembalinya adalah ke neraka. Lepas tu pula, pintu dia nak pergi neraka itu, Allah buat apa? Allah tunjukkan dia pagi dan petang setiap hari. Bayangkan, kalau kita jadi ahli syurga, wah, seronoknya. Kan tak sabar-sabar nak pergi, nak dihidupkan semula di hari akhirat. Tapi kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, Allah tunjukkan dia tempat dia di neraka, so macam mana perasaan dia? Sangat seksa. Dan benda ni berlaku sampai bila tau? Kata Nabi SAW, sehinggalah Allah membangkitkan dia nanti di hari kiamat. Oh, ini dipanggil azab dalam bentuk psikologi. Dia torture minda dia, dia torture. Bagaimana keadaan dia apabila Allah nak jadikan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab tu, hadis ni Nawawi kata apa? Azab bagi orang kafir. Hadis ni sebenarnya disokong oleh ayat Al-Quran, surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Kita tulis dekat nota tu, Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Dalam ayat 46 ni, Allah cerita tentang neraka itu diperlihatkan pagi dan petang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Inilah ditunjukkan pintu neraka, dia akan rasa bahang dia. Okey. Hadis ini sebenarnya telah kita ulas macam malaikat tunjukkan kepada orang pintu neraka, pintu syurga, kita telah ulas dulu pada tajuk fitnah kubur. Soalan munkar wan nakir. Nanti rujuk balik pada hadis yang sana. Tapi ayat Quran disebut, mereka akan rasa bahang panas api neraka tu setiap pagi dan setiap petang. Ini dipanggil azab kubur. Jelas dekat situ. Okey, kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan pada hadis berikutnya, muka surat nombor 88. Hadis muka surat nombor 88 pun sebenarnya hadis ini telah pun kita baca. Belum baca tak hadis ni sebelum ini? Oh, belum lagi.
Hadis ni belum lagi. Kita tengok muka surat nombor 88, kisah Nabi lalu dekat tanah kubur. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Okey, tuan terus pergi kepada terjemahan dia. Tengok ya, terjemahan dia. Okey, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia kata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitin li Bani Najjar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kebun Bani An-Najjar, ala baghlatin lahu, dalam keadaan tu masa tu Nabi sedang berada di atas seekor keldai, bagal dia. Maksudnya Nabi sedang menunggal bagal. Okey, keldai Nabi. Waktu tu mereka lalu ada satu kebun Bani Najjar. Masa Nabi masuk je dekat kebun tu, masa tu Nabi berada di atas seekor keldai, tiba-tiba keldai dia tu macam tak diam duduk. Keldai dia macam dia macam dia goyang-goyangkan badan dia kan. Seakan-akan, kata Zaid bin Sabit, dia kata seakan-akan Nabi ni nak jatuh daripada keldai dia tadi tu. Lepas tu Nabi bertanya kepada para sahabat. Waktu mereka lalu kat situ, mereka dapati, oh, rupa-rupanya dekat hadis cerita, rupa-rupanya dekat situ ada 6, 5 atau 4 kubur. Ini berlaku perbezaan lah. Maksudnya dekat situ ada kubur-kubur lah. Rupa-rupanya waktu mereka lalu kat kebun Bani Najjar tu, dekat situ rupanya ada tanah-tanah kubur. Ada kubur-kubur yang ada dekat situ. Lepas tu Nabi SAW bertanya dekat para sahabat, "May ya'rifu ashab hadhil akbur?" Nabi tanya, siapa di antara kamu yang tahu tanah kubur ni kubur milik siapa? Okey. Lepas tu ada seorang lelaki, dia kata, ana. Saya tahu itu kubur siapa. Lepas tu Nabi tanya lagi, famata mata haula'i? Lepas tu Nabi tanya, bila mereka yang dalam kubur ini mati? Okey, maka lelaki tu jawab, dia kata, matu fil isyraki. Mereka dimati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan musyrik. Maknanya lelaki tu dia tahu, rupa-rupanya orang yang mati kat kubur ni semua orang yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, musyrik. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barulah Nabi tahu kenapa keldai dia jadi macam tu. Okey. Nanti kita akan tengok tentang haiwan tu. Okey. Lalu Nabi pun kata, sesungguhnya orang-orang dalam kubur ini, mereka sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi kan Allah beri wahyu. Nabi boleh melihat apa yang orang biasa tak boleh melihat. Nabi boleh mendengar apa yang orang biasa tak boleh dengar. Rupa-rupanya Nabi tahu. Rupanya orang-orang yang dalam kubur ni sebenarnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Nabi tahu juga? Kan, kenapa keldai dia jadi macam tu? Okey, sebelum kita habiskan hadis ni, boleh tak tuan-tuan pergi muka surat nombor 89 sekejap? Kita nak tengok haiwan, binatang-binatang tadi. Ni, haiwan mendengar azab kubur. Buka dulu muka surat nombor 89. Kita baca hadis ni, lepas tu kita sambung balik hadis Nabi tadi tu. Kenapa keldai, baral yang Nabi naik tadi, dia macam tak diam duduk kan? Sebenarnya dia lalu kat kebun tu, dia dengar orang dalam kubur tu kena azab. Sebab tu binatang tadi, baral tadi rasa macam dia tak sanggup kan, sehingga hampir-hampir nak jatuhkan Nabi berada di atasnya. Rupa-rupanya kalau kita baca dalam hadis yang lain, muka surat nombor 89 tu, berkata Ummu Al-Mubashir radhiyallahu anha, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang jumpa aku, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada aku. Nabi kata, hendaklah kamu semua berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Nabi pesan supaya minta lindung daripada azab kubur. Maknanya pesanan Nabi ini menunjukkan bahawa kubur itu memang ada azab. Lalu Ummu Mubashir dia tanyalah, oh, kubur ni ada azab ke sampai kena minta perlindungan? Maka Nabi SAW menjawab,
innahum la yu'adzabuna fi quburihim. Sesungguhnya mereka pasti diazab di kubur, azab dengan azab dapat didengari datang. Sebab tu azab kubur ni semua makhluk boleh dengar. Kecuali jin dan manusia je Allah tak berikan dia dengar. Sebenarnya kalau kita baca hadis tu, manusia sudah pasti dia tak boleh nak dengar. Kalau ada manusia, kalau Allah buka telinga kita ni, Allah beri telinga kita ni boleh dengar orang kena azab tu, agak-agak macam mana orang dekat dunia ni? Tentu semua akan jadi baik kan? Sebenarnya dunia ni ujian. Sebab tu Allah Ta'ala tutup mata kita melihat benda yang gaib. Allah tutup telinga kita dengar benda yang pelik-pelik. Kan? Sebab Allah nak bagi ujian kepada kita supaya percaya tak, beriman tak ataupun tidak dengan perkara-perkara gaib ni. Oleh sebab itu, baral Nabi tadi dia bertindak yang sedemikian. Lepas tu Nabi katalah, oh rupa-rupanya orang-orang ini sedang diazab di dalam kubur. Patah balik hadis tadi tu. Hadis muka surat nombor 88. Nabi pun bagi tahu. Kenapa para sahabat lain tak tahu? Kenapa Nabi tahu? Maka Nabi SAW memberikan jawapan dia. Nabi kata, kenapa Allah tak dengarkan azab kubur kepada orang lain? Nabi kata, "Falautullah ayyusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu." Maka Nabi kata, sekiranya kalaulah kamu semua ini tidak dikebumikan, tentu berdoa kepada Allah agar kamu sedang dengar sekarang. Maknanya tuan-tuan bayangkan, kalau kita semua Allah bukakan telinga kita untuk mendengar orang diazab di dalam kubur kan, sedang kena azab kan. Nanti siapa nak uruskan jenazah orang di dalam kubur? Sebab dengar bunyi menakutkan. Kan, nanti susahlah. Kan, siapa nak nguruskan azab, siapa nak mengurus jenazah tu? Macam kita sebut tempoh hari tanda orang yang mati dalam kasul khatimah. Ingat tak nikmat kubur? Nikmat kubur. Orang yang mati tu dia cepat-cepat nak minta orang yang bawa dia tu qadimuni, cepat-cepat hantar ke tanah kubur. Dia bercakap sebenarnya, cuma kita je tak dengar. Bayangkan kalau orang dengar mayat tu. Sebab tu Nabi kata, kalaulah kamu semua ni tidak dikebumikan, kata Nabi, tentu aku dah doa pada Allah supaya telinga kamu boleh mendengar dia. Dan yang paling penting, yang ini yang kita nak. Nabi kata, minta lindunglah kamu semua daripada azab api neraka. Tuan-tuan, dalam alam barzah, kita sebut tadi kan, hadis dengan Al-Quran tadi, orang yang berada di alam barzah sebenarnya mereka sudah merasa bahang panasnya api neraka tu. Lepas tu Nabi minta lindung kita semua daripada azab api neraka. Para sahabat pun minta lindung kepada Allah. Lepas pesan yang kedua, pohonlah perlindungan kepada Allah. Ta'awwadhu billah. Minta lindunglah kamu semua daripada azab kubur. Para sahabat pun terus nak ucap, na'udzubillahi min azabil qabri. Minta lindung daripada azab kubur. Maknanya kalau kita baca hadis ini, menunjukkan bahawa azab kubur itu wujud. Azab kubur ini rupa-rupanya ada di dalam itu rasa kepanasannya api neraka. Rasalah bahang dia tu. Walaupun tidaklah macam sesempurna azab di hari akhirat, tapi kepanasan tu sudah pun rasa berada di alam kubur. Bayangkan kalau kuburnya ditunjuk pagi petang dalam kubur kau ni, nanti pun di neraka, di tempat kau, ni tempat kau, ni tempat kau. So macam mana siksanya orang berada di alam kubur. Oleh sebab itu Nabi minta kita lindung kepada Allah daripada kita diazab di dalam kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi tajuk azab kubur,
bolehkah kita terus pergi kepada muka surat nombor 96 dulu. Terus pergi pada muka surat nombor 96. Muka surat nombor 96, kita kena ambil perhatian tentang macam mana kita nak jauhkan daripada azab kubur. Antara dia, yang pertama, kita tengok dulu azab kubur ni, kita nak kuatkan maklumat tentang memang ada azab kubur ni. Okey, sebelum kita belajar tentang apa bentuk-bentuk azab kubur dia. Okey, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kalau tuan-tuan tengok pada muka surat nombor 95, tengok surat nombor 95, buka nota, tengok muka surat nombor 95. Okey, azab kubur, muka surat nombor 90, bukan 95, sekejap. 96, maafkan saya. Betul, muka surat nombor 96. Okay, kita buka dekat sini. Okey. Salah satu tempat kita nak minta kepada Allah supaya kita tidak diazab di alam kubur, kita kena amalkan satu doa yang seboleh-bolehnya dibaca setiap kali selepas kita membaca tahiyat akhir. Ini hadis dia, riwayat Muslim, yang mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada mereka, iaitu Ibnu Abbas dan para sahabat, dengan doa ini seperti mana baginda mengajar mereka sesuatu surah daripada Al-Quran. Maknanya betapa besarnya nilai doa tersebut ni, sampaikan sahabat kata macam mana seriusnya Nabi ajar kami tentang Al-Quran, macam itulah Nabi ajar doa ini kepada kami. Doa apa? Doa ini sebenarnya adalah doa 4 perlindungan. Boleh baca dekat doa start pada sini. Allahumma inni, ataupun Allahumma inna boleh juga. Allahumma inni pun boleh juga. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Itu nombor 1. Wa a'udzubika min nombor 1 azabi jahannam. Nombor 2 wa a'udzubika min azabil qabri. Minta lindung daripada azab kubur. Nombor 3 apa? Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah nombor 3. Nombor 4 apa? Kita tuliskan. Kita buat garisan dia. Lepas tu nombor 4 apa? Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada 4 ya. Pertama, minta lindung daripada azab api neraka Jahannam. Ini nombor 1. Nombor 1. Nombor 2 apa? Azab kubur. Nombor 3 apa? Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Nombor 4 apa? Ujian ketika hidup dan ketika mati. Ketika hidup ni salah satunya ketika kita sedang sakratul maut pun termasuk daripadanya. Dan juga ketika mati. Okey, minta Allah lindung kita. Baik. Yang kita nak tekankan dekat azab kubur lah. Maknanya doa ni punya penting, sampaikan Nabi ajar dia seperti mana Nabi mengajar Quran, Nabi suruh kita baca doa ini. Doa ni dia tak sebut baca waktu bila. Okey. Kita tengok muka surat nombor 97 terlebih dahulu, lepas tu kita patah balik nanti muka surat nombor 96. Rupa-rupanya doa tadi ni ada pada nota muka surat 97 atas sekali. Jumpa tak perkataan hadis ni? Iza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Apabila selesai salah seorang dari kamu tasyahud akhir, Nabi kata hendaklah minta perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara. Kita baca tadi itulah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ambil doa ni lagi senang bacaan dia. Dia susun sikit kat sini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua apa? Wa a'udzubika min azabil qabri. Yang ketiga apa? Wa min fitnatil mahya wal mamat.
Dan yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Tukar-tukar pun tak apa. Nak ke depan Dajjal dulu boleh, Mamat boleh, tak apa. Dia bukan ayat Quran, ni adalah doa. Tapi penting 4 perlindungan tu. Salah satu daripadanya apa yang kita nak tekankan di sini, yang ini jangan lupa dibaca. Sebab dia ada doa minta lindung daripada azab kubur. Okey, doa ni punya penting, Nabi suruh baca bila ni? Selesai daripada tasyahud. Tasyahud apa? Nabi kata selesai daripada selesai daripada tasyahud akhir. Lepas kita baca innaka hamidum majid. Jangan cepat-cepat nak bagi salam. Okey, kita baca 4 perlindungan ni kepada Allah. Sebab Nabi yang ajar pada kita dalam hadis riwayat Muslim. Ada satu cerita punya penting doa ni kan. Kisah Taus. Taus ni seorang tabi'in. Punya penting doa ni, Taus dia seorang tabi'in. Dia pernah tanya dekat anak dia, satu hari anak dia solat. Dia tanya ke anak dia, engkau tadi dah baca ke belum doa ni semasa sebelum kau bagi salam tadi? Dia tanya. Kau baca tak doa ni masa kau solat? Anak dia jawab apa? Tak. Saya tak baca pun ayah. Taus buat apa? Taus kata, ulangi semula solatmu. Bukanlah wajib. Tapi kenapa disuruh anak dia ulang semula? Tengok. Orang dulu-dulu ni, mereka sangat berpegang kepada apa yang Nabi ajar. Nabi suruh baca, mereka baca. Nabi suruh buat, mereka akan buat. Sebab mereka tahu Nabi takkan suruh kalau benda tu tak ada faedah. Nabi takkan suruh benda tu kalau dia tak penting. Maka tahu dia suruh anak dia salat semula. Tahu suruh anak dia salat, kata Al-Imam Nawawi, bukanlah benda tu perintah wajib. Dia kata, bukan maksud dia tu wajib. Tapi dia suruh anak dia ulang semula tu untuk apa? Berniat untuk mendidik anak dia supaya membaca doa ini. Supaya apa? Supaya ialah ketika sembahyang kan, untuk doanya makbul. Jadi minta kepada Allah pada perlindungan tentang azab kubur tadi. Jadi kita pun lepas ni jangan lupa baca 4 doa perlindungan ini setelah kita membaca tahiyat akhir. Lepas tu tempat lain kita boleh baca doa minta perlindungan daripada azab kubur, azab api neraka waktu kita zikir pagi petang. Zikir pagi petang, Nabi SAW, Nabi baca apa? Tengok. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, apabila masuknya waktu pagi, Nabi akan baca doa, Nabi baca zikir lah. Tapi dalam zikir Nabi dia berbentuk doa. Dalam doa tu ada maklumat apa? Nabi kata, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ini kalau doa pagi. Tetapi ya, ini adalah kalau dia doa waktu pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Tuan-tuan tolong tukar. Kalau dia petang, tuan-tuan kena tukar bunyi dia macam ni. Amsayna wa amsal mulku lillah. Tuan-tuan kena tulis. Asbahna wa asbaha kalau baca waktu pagi. Kalau baca macam lepas asar, nak baca doa ni, zikir ni kita kena tukar. Amsayna wa amsal mulku lillah. Ni kalau pagi dan petang pun sama juga. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Ini kalau pagi. Kalau petang tetap kena tukar hadza, kena tukar pada hadhihi, al-yauma kena tukar kepada hadhihi lailata. Kena tukar lailata, wa khaira ma ba'dahu kena tukar ba'daha. Ni kalau baca waktu petang. Kalau baca waktu petang kan tukar kat mana? Tukar dekat hadza, kita kena guna yang muannas. Yauma ni pun kena tukar. Yauma kena tukar lailata. Ba'dahu kena tukar dia jadi ba'daha. Saya ulang balik .
Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Kalau petang tadi tukar balik. Fi hadhihi al-lailah lailah wa syarri ma ba'daha. Ba'daha tukar. Lepas tu Nabi kata, Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabri. Di sinilah yang kita nak ambil dia sebagai penghujahan kita. Memang Nabi minta lindung daripada azab kubur. Dekat doa dia dekat sini. Nabi minta lindung daripada apa? Daripada azab kubur. Tapi ni doa Nabi pagi petang tau. Bayangkan, setiap pagi Nabi minta lindung azab kubur. Setiap petang minta lindung azab kubur. Selepas solat, masa dalam solat, lepas tahiyat akhir tadi kita baca, minta lindung daripada azab kubur. Itu Rasulullah SAW. Kita sepatutnya memang sangat-sangat perlu membaca doa ini. Kalau kita baca terjemahan doa tu, telah berpagi-pagi kami dan berpagi-pagi segala kerajaan itu milik Allah, sampai hujung lah. Kan? Kalau kita baca petang tadi, tukarlah. Telah berpetang-petang kami dan berpetang-petang segala kerajaan itu milik Allah. Okey. Lepas tu kalau doa tadi tu kan, doa kata yang, Ya Tuhanku, aku minta kebaikan kepadamu pada waktu pagi ini. Jadi kalau kita tukar petang tadi, aku memohon kepadamu kebaikan pada waktu petang ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang ada pada pagi ini. Kalau petang, tukar pada petang ini dan kejahatan sesudahnya. Ini Nabi doa, bayangkan. Nabi berdoa kepada Allah, minta lindung kepada Allah. Pagi, petang, Nabi baca. Antara perlindungannya, dia minta lindung daripada kejahatan, daripada sifat malas, daripada keburukan berada di hari tua. Kan, tua-tua tak insaf lagi, tak ingat lagi mana akhirat dia. Buat lagi benda-benda yang tak senonoh. Maka minta lindung kepada Allah daripada kita jadi sifat tua yang macam tu. Minta kepada Allah. Okay? Ini adalah azab kubur. Baik. Azab kubur ni, macam mana nak selamat dia sebelum kita masuk kepada bentuk azab dia kan? Okay, kita tengok. Nombor 1. Kita belajar tadi doa. Doa tadi jangan lupa. Kita amalkan. Yang berikutnya adalah apa perkara yang boleh mengelakkan kita daripada azab kubur. Nombor 1, mati syahid perang. Mati syahid berperang di jalan Allah. Ini kita telah sebut pada kelas yang lalu. Salah satu ciri orang yang mati husnul khatimah, dia mati syahid ikhlas kerana Allah. Lepas tu orang mati syahid ni, nak tahu kelebihan dia apa? Dia ada 6. Dia ada 6 kelebihan dia. Nombor 1 apa? Waktu darah dia tu jatuh, Allah dah beri pengampunan. Dia terus dapat tengok tempat tinggal dia di syurga. Dan ketiga apa? Ketiga inilah maklumat yang kita nak gunakan. Dia dilindungi daripada azab kubur. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Ada 6 kelebihan orang yang mati syahid. Sebab itu waktu kita belajar tajuk Sakratul Maut dulu, orang yang mati syahid ini, dia punya sakit mati dia seperti rasa tangan diletak di badan tarik. Maksudnya seperti rasa cubitan. Sebab tu orang mati syahid ni merupakan satu-satunya manusia yang kalau dia mati, dia nak Allah Ta'ala hidupkan dia balik semula. Dia nak mati berpuluh-puluh kali lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu kebaikan dia. Bayangkan waktu dia mati tu, Allah telah declare dosanya diampunkan. Waktu darah dia gugur tu. Lepas tu dia nampak tempat tinggal di dalam syurga. Allah lindung dia daripada azab kubur. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Cara yang kedua untuk elak pada azab kubur. Ni berjuang di jalan Allah ni maksud dia apa? Ini yang kita sebut juga pada kelas yang lalu tu. Nikmat kubur, husnul khatimah tu. Ini adalah orang yang menjaga sepadan negara, mempertahankan negara daripada musuh. Dia pun dapat kelebihan-kelebihan tersebut. Ni telah kita baca hadis ni.
Termasuklah orang yang mati kerana penyakit di dalam perutnya. Ini pun satu kelebihan. Ingat tak kita sebut pada minggu lepas, yang ini orang yang dapat pangkat mati syahid akhirat. Tapi dia akan dapat yang lain seperti mana kata Abdullah bin Yasar. Dia cerita. Nabi SAW bersabda, sesiapa sahaja yang mati meninggal kerana sakit di perutnya, maka dia tidak akan disiksa di dalam kubur. Ini hadis ni. Azab, dapat jauh daripada azab. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kan? Yang keempat adalah kelebihan membaca surah Al-Mulk. Kelebihan membaca surah Al-Mulk. Al-Mulk antara kelebihan juga. Mari kita tengok kelebihan dia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, sesiapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku. Bukanlah baca ayat pertama saja, tapi habislah 30 ayat. Bila? Setiap malam. Ini yang orang duk baca Al-Mulk setiap malam tu. Kenapa? Allah melindunginya daripada azab kubur. Allah lindung dia daripada azab kubur. Tapi syaratnya setiap malam. 30 ayat kan. Allah lindung daripada azab kubur. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud dia kata, zaman Nabi dulu kami namakan surah Al-Mulk ini dengan nama Al-Mani'ah, iaitu surah pelindung atau penghalang. Okay, hadis riwayat An-Nasa'i. Tapi bukanlah hanya dia baca saja. Dia tak solat, dia tak puasa. Yang tu tak termasuklah. Maksudnya dia buat semua amal-amal yang Allah wajibkan. Dia tinggal apa yang Allah larang. Lepas tu dia baca surah Al-Mulk. Nak surah Al-Mulk ni lagi lebih bagus, faham apa yang dia bacakan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang dah ikuti kelas tadabbur Al-Mulk, dia telah belajar. Dalam surah Al-Mulk ada 15 bukti yang menunjukkan bahawa Allah ini maha berkuasa. Disebabkan bukti-bukti Allah berkuasa tu banyak, maka surah Al-Mulk ini kelebihan dia boleh melindungi daripada azab kubur. Yang kelima, meninggal pada hari Jumaat telah kita sebut pada kelas yang lalu. Okay, kita terus pergi kepada apakah dosa-dosa yang boleh menyebabkan kita ini diazab di dalam kubur. Saya minta buka muka surat 94. Buka muka surat nombor 94. Apakah dosa yang menyebabkan kita semua boleh diazab oleh Allah? Okay, azabnya berapa lama? Kita bincang dulu apakah dosa yang melayakkan seorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 94 dan muka surat nombor 95. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, seperti saya sebut tadi kan, dia ada satu kitab namanya kitabnya Ar-Ruh. Tapi kitab ni pun kena hati-hati juga kalau baca. Sebab ada riwayat-riwayat yang perlu disaring juga. Maklumat itu Ibn Al-Qayyim ni. Ibn Al-Qayyim seorang ulama hadis terkenal juga. Tapi kitab Ar-Ruh ni kena baca, kena ada panduan cara nak baca dia. Dia kata, ni tajuk dia dalam buku tu, sebenarnya dalam buku dia tu sebenarnya dia banyak buat bentuk Q&A. Jadi dekat buku tu dia tulis, apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan seorang itu diazab di dalam kubur? Dia buat soalan macam tu. Lepas tu ni jawapan dia. Dia kata jawapan di atas, dia kata jawapan dia apa sebab dosa azab kubur, dia kata jawapan dia ada dua, dia kata ada dua sudut, dia kata. Pertama secara umum dan satu lagi secara terperinci, dia kata. Apa makna umum? Umum ni maknanya orang diazab di dalam kubur sebenarnya secara umum tu apa? Secara umum tu maknanya dia kata orang yang mengabaikan perintah Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Ni maknanya dosa lah sebenarnya. Lepas tu secara terperinci ni sebenarnya panjang. Cuma dalam nota ni saya tak bawa terperinci tu sebab Al-Imam Ibn Qayyim dia senaraikan jenis-jenis dosa panjang tu.
Maknanya paling mudah dia, mudah je. Apa dosa yang Allah tidak ampunkan, maksudnya kalau ada dosa kita buat, kita tak sempat minta pengampunan Allah, dosa yang kita buat tu sebenarnya Allah Ta'ala akan beri azab di dalam kubur. Sebenarnya. Sebab tu Al-Qurtubi kata apa? Dia kata azab kubur ni bukan hanya untuk orang kafir je. Bukan untuk orang munafiknya dia kata. Ia juga menimpa segolongan kaum muslimin. Dia kata azab kubur tu apa? Bergantung kepada amal dan dosa kesalahan yang dia lakukan. Sebab itu dosa penyebab dia azab di dalam kubur. Sebab tu kita digesa untuk bertaubat betul-betul. Taubat, penuhi syarat-syarat taubat. Dengan Allah macam mana, dengan manusia macam mana. Sebab tu dosa ni kita tak boleh pandang rendah. Dosa ni orang mukmin dia akan pandang dosa ni, dia menganggap dosa ni umpama batu yang akan hempap kepala dia. Okey, antara dosa yang banyak orang buat. Dosa yang banyak orang buat ni Nabi yang cakap tau. Nabi yang cakap dosa apa yang orang paling banyak kena sekali. Kalau kita baca dalam hadis ni adalah tidak membersihkan percikan air kencing satu dan dia mengadu domba. Bersihkan air kencing tu macam mana? Kita baca dulu hadis dia. Sabda Nabi SAW, Nabi kata sesungguhnya Nabi pernah lalu kat tanah kubur. Nabi tahu ada 2 kubur sedang diazab. Nabi katalah, sesungguhnya kedua-dua orang dalam kubur ni sedang diazab, kata Nabi. Bukanlah kerana dosa besar. Maknanya orang tu menganggap tak besar pun dosa tu. Tapi bagi Allah, dia adalah dosa besar. Apa dia? Salah satu darinya, kata Nabi, dia suka membawa mulut. Suka nak melaga-lagakan orang, kan? Dan politik ni kadang banyak benda macam ni. Kadang masyarakat kita pun banyak juga nak bagi orang bergaduh, dia bawa mulut lah. Orang yang macam ni, mungkin dianggap dosa tak apalah dosa ni. Tapi bagi Allah berat, boleh diazab di dalam kubur. Seorang lagi siapa kata Nabi adalah man la yastabri'u min baulihi. Orang yang tidak berhati-hati daripada percikan air kencingnya. Maknanya macam ni. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia macam ni. Kalau orang lelaki, kalau dia nak buang air kecil kan, dia dianjur untuk dia berdehim-dehim. Sebab kadang-kadang air kecil tu, dia tak keluar habis tau. Dia tak keluar habis daripada pundi kencing tu. Jadi kena ambil masa. Sebab tu kalau buang air kecil ni, janganlah kelang kabut. Kadang-kadang buang kan, kelang kabut. Tak. Kena pastikan dia bersih dulu. Bersih dulu. Lepas tu barulah kita nak pakai seluar balik semula ke sebab tu. Maknanya dia kena bukanlah sampai was-was. Tak. Tapi pastikan biar keluarlah titisan akhir tu. Maksudnya, biar habislah. Bagi habis, bersih, cuci bersih, baru kita pakai seluar. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Kan dia dipanggil taharah. Kan dia ada kaitan dengan salat. Kan kalau pakaian tu kotor ke, bersih tak dibersihkan dengan baik, macam mana walaupun dia ambil wuduk, dia akan jadi tidak bersuci juga, tapi nak salat dan sebagainya. Dia ada kaitan dia dengan salat tadi. Okey, hati-hati. Kena hati-hati. Sebab tu berdehim elok-elok. Okey, bagi bersih. Kecuali kalau kita memang ada penyakit yang memang tak boleh nak tus bagi habiskan. Itu bab lain lah. Tapi kalau mampu, berhati-hati, perlahan-lahan. Kadang-kadang air kecil tu dia tak habis keluar, menyebabkan kadang kena kapal seluar, kena pada kain dan sebagainya. Lepas tu kita nak solat pula nak apa, menyebabkan solat kita tak sempurna. Jadi hati-hati. Bahkan kalau kita baca hadis lain menakutkan, hadis riwayat Tabrani ni, rupa-rupanya tuan-tuan nak tahu tak? Nabi kata umat dia yang paling banyak, Nabi kata benda yang paling awal, tengok Nabi kata ia merupakan perkara awal. Saya tambah, tertinggal perkataan awal. Sesungguhnya ia merupakan perkara, tambah sikit, pertama. Tulis, pertama. Saya tinggal perkataan pertama sebab dia ada perkataan awalu. Nabi kata ittaqul baula. Nabi kata hati-hati ya kamu semua dengan air kencing, kata Nabi. Fa innahu awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu fil qabri, kerana ia merupakan perkara yang pertama, tambah perkataan pertama, yang akan dihisap oleh seseorang hamba di dalam kubur. Maksudnya, yang Allah akan ambil kisah di dalam kubur nanti adalah pada air kencing tadi. Hati-hati. Kenapa dia menjadi perkara pertama diazab di dalam kubur?
kerana dia ada kaitan dengan solat. Kalau kita belajar alam akhirat, Allah Ta'ala akan hisap benda pertama sekali tentang solat. Tapi dalam kubur, yang Allah akan ambil kira hisap adalah tentang air kencing tadi. Jadi kaitan dengan salat tadi. Jadi Nabi kata hati-hati, kata Nabi. Dan Nabi sebut juga, Nabi kata inna ammata azabil qabri. Nabi kata kebanyakan ni, ya Allah. Tulis kat sini. Ambil catatan dekat sini. Kebanyakan azab kubur disebabkan air kencing dia. Nabi kata hati-hati, kata Nabi, ketika membersihkan dia. Hadis riwayat Ad-Daru Al-Qutni. Di sini kita dapat belajar. Okey, bukan kita nak jadi sampai jadi was-was. Tapi hati-hati. Tak payah nak kelang kabut sangat. Betul, kadang-kadang kita tak perasan. Yang kita bimbang, Nabi kata yang banyak umat dia kena azab, Nabi kata disebabkan air kencing dia. Besar banyak. Sebab dia ada kaitan dengan taharah. Dia ada kaitan dengan penyucian. Baik, itu di antara dosa yang perlu kita ambil berat. Perkara-perkara kita perlu ambil berat sebelum kita tak nak kita diazab di dalam kubur. Sudah pasti tuan-tuan, kalau orang tanya berapa lama azab tu nak diazab di dalam kubur, dia punya panjang masanya azab dalam kubur, jawapannya adalah dia bergantung kepada dosa yang dia buat. Kalau dosa mensyirikkan Allah, selama-lamanya sampai tiupan sangkakala. Dia tak ada rehat. Ya, orang Melayu kata dosa orang diazab di dalam kubur direhatkan masa bulan Ramadan, kan? Masa 1 Syawal, semua tu. Itu semua tidak benar. Itu hanya kata-kata sahaja. Tidak disokongi oleh mana-mana nas pun. Sebenarnya orang diazab dalam kubur dia tidak berhenti. Dia akan berhenti mengikut kepada apa jenis dosa yang dia buat. Kalau macam orang diazab dalam kubur kerana dia selalu tak hati-hati ketika dia buat yang kecil tadi, bergantung kepada Allah. Berapa lama Allah nak azab dia. Tapi sudah pasti bukan selama-lamanya lah. Sebab selamanya sudah pasti pada orang yang kafir. Mengikut pada dosa dia. Dosa dia mengadu domba, berapa lama Allah nak azab dia. Terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh nak jawab spesifik. Berapa jam, berapa minggu, berapa tahun, kita tak tahu. Yang berada di dalam tanah tu saja yang tahu keadaan dia macam mana. Kita tidak mendengar dia. Kalau kita boleh dengar orang kena azab ni, dunia ni akan jadi aman. Tapi dunia ni ujian, Allah nak uji kat kita supaya kita beriman dengan benda yang kita tak nampak, dengan benda yang kita tak dengar. Iman tu lebih mantap daripada beriman ketika nampak azab tu. Dia tak sama. Orang beriman setelah tengok azab, setelah dengar azab, berbeza dengan orang yang beriman. Sebelum dia tak nampak lagi azab, dia dah beriman. Dia tak nampak satu benda yang buruk tu pun dia dah beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kunci diri kita, panca indera kita daripada melihat apa yang berlaku di alam kubur. Kita lalu tengok tak ada apa-apa pun. Kan macam Nabi tadi lalu. Tapi binatang dia tahu. Sebab dia dengar, kan. Okey, kita pergi kepada apakah bentuk-bentuk azab dia. Bentuk-bentuk azab dia, kita boleh baca dalam nota ni. Mudah je, saya telah terjemahkan dalam keadaan yang sangat senang. Okey, cuba kita kena huraikan sikit lah. Okey, azab kubur ni, yang kita nak baca jenis-jenis azab kubur ni sebenarnya tuan-tuan puan ya. Sekejap, macam ni sekejap. Okey. Jenis-jenis azab kubur ni sebenarnya ada dalam Riyadhus Shalihin hadis ni. Hadis ni. Okey. Ada tak saya letakkan nota kaki dia? Macam hadis ni. Ni, kita tengok nota kaki nombor 11 kan? Nombor 11 ni, nota kaki nombor 11 kan? Kita tengok dekat bawah tu. Hadis ni ada Riyadhus Shalihin. Maknanya kalau kita baca hadis azab kubur ni, rupa-rupanya kita baca Riyadhus Shalihin, kita hadir Riyadhus Shalihin bab 260. Okey, lepas tu saya suruh beli kitab Riyadhus Shalihin. Buat satu naskah. Belajar. Allah. Banyak manfaat dia. So hadis azab kubur ni panjang-panjang tadi, hadis nombor 1546, bab yang ke-260. Okey. Kita
Saya tak nak baca hadis tu panjang lebar. Tuan boleh baca hadis tu. Tapi kita nak tengok kepada apa ulasan penghurai hadis ni. Namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala alaih. Okay. Tapi macam kena baca juga lah hadis ni kan. Okay, begini. Hadis ni sebenarnya cerita dia macam ni. Hadis ni ringkasan dia lah. Ringkasan dia. Waktu kita agak terbatas. Okay, mudahnya begini. Cuma kita pendekkan dia. Tapi seronok baca hadis ni. Okay, hadis ni sebenarnya Nabi bermimpi. Ingat ya, mimpi Nabi ni adalah wahyu. Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi tu, Nabi dibawa oleh dua orang lelaki, ajak dia pergi berjalan. Dia jalan lah. Dia jalan. Waktu di jalan tu, dia nampak ada banyak peristiwa pelik-pelik. Tapi hadis ni dia bukan Isra' Mi'raj. Hadis ni waktu Nabi mimpi. Nabi berjalan dalam mimpi Nabi tu, Nabi nampak ada lelaki yang dipecahkan kepalanya dengan batu. Ni. Waktu dia kepalanya dipecahkan dengan batu. Maknanya ada seorang berdiri, ada seorang berbaring. Orang yang berdiri pegang batu, dia baling batu tu, pecahkan kepala orang yang duduk tu. Tapi mula-mula kata baca hadis, ingat mula-mula semua Nabi tak tahu. Nabi cuba tanya. Tapi dua lelaki tu malaikat. Malaikat kata apa? Tak payah tanya lagi, jalan dulu. Nabi jumpa banyak peristiwa. Antaranya Nabi jumpa lelaki yang dirobek rahangnya sampai ke tekuk. Maksudnya ada seorang lelaki lain, dia pegang gunting, dia gunting daripada atas batang hidung sampai ke tengkuk dia. Dia gunting. Daripada kanan pergi ke kiri. Waktu dia pergi kanan tu, muka dia waktu gunting belah kanan dia robek-robek tu elok balik. Masa dia nak gunting belah kiri macam tu. Tapi Nabi tak tahu lagi mula-mula. Nabi tanya. Tapi kata dua lelaki ni, malaikat tadi, jalan dulu. Lepas tu Nabi nampak ada seorang lelaki. Nabi nampak ada lelaki dan perempuan duduk dalam satu tempat nak panggang roti. Dalam tanah kan. Nabi dengar suara perempuan lelaki menjerit. Lepas tu Nabi nampak ada lelaki yang berenang dekat dalam sungai yang ada darah. Kita baca dah hadis. Yang saya buat ni adalah ulasan malaikat tentang apa Nabi nampak pelik-pelik tu. Nabi nampak ada satu sungai. Dekat seberang tu ada seorang sedang tunggu. Dia pegang batu-batu kecil. Lepas tu ada seorang tengah berenang. Orang tu berenang sampai dekat seberang sungai tu, lelaki yang ada dekat seberang tadi masukkan batu tu dalam mulut orang tu. Lepas tu Nabi pernah nampak ada satu lelaki rupanya hodoh sedang menyalakan api. Nabi nampak, Nabi tanya siapa dia. Jadi saya keterangkan. Lepas tu dalam hadis tu, Nabi mimpi, Nabi dibawa berjalan naik satu pokok. Nabi nampak ada satu taman besar. Masa dekat taman tu Nabi nampak ada seorang lelaki tinggi, leher dia sampai Nabi tak nampak leher dia tu, punya tinggi lelaki ni. Lepas tu dekat lelaki tadi ada kanak-kanak sedang berlari dengan lelaki tu, duduk keliling lelaki tu. Itu waktu Nabi nampak tadi. Tapi Nabi tak dapat jawapan lagi. Kita boleh baca hadis ni, hadis saya sebut tadi tu. Akhirnya sampai dekat hujung tu, barulah malaikat dia beritahu, kalau kau nak tahu, lelaki yang kau nampak kepalanya pecah, dibaling dengan batu tadi, kan? Lepas tu batu tu bergolek, elok balik. Waktu batu tu nak diambil semula oleh orang yang baling tadi tu, batu tu elok balik semula kan? Nabi kata tu siapa? Itu adalah orang yang dia tahu tentang Al-Quran, dia tolak kandungan Quran, dan orang yang tidur menjelang waktu salat fardu sehingga dia tidak mengerjakannya. Ini azab dia. Yang kita baca ni, ini jenis azab dalam kubur nanti. Ada orang kepalanya akan dipecahkan. Ni betul-betul azab dia. Yang orang tolak Quran, tidur tu menjelang salat. Orang yang dirobek rahang sampai ke tengkuk. Kan? Batang hidung sampai ke tengkuk, mata sampai tengkuk ni dia buat daripada kanan ke kiri. Kan? Adalah seorang yang keluar dari rumahnya pada waktu pagi dalam keadaan berbohong. Orang yang suka berbohong kepada orang lain.
Dia suka berbohong kepada orang lain. Sehingga orang percaya cerita yang dia buat tu. Maka mulut dia akan digunting dengan satu gunting. Waktu gunting belah kanan, belah kiri elok. Macam itulah. Kita baca dalam hadis yang panjang saya bagi tadi. Lepas tu yang Nabi dengar, Nabi nampak ada satu tempat yang orang bakar roti kan, orang buat macam bentuk tanah kan. Dia buat dapur dalam tanah tu. Nabi dengar suara lelaki dan perempuan menjerit. Rupanya mereka ini adalah orang yang buat perbuatan apa? Zina. Lepas tu yang Nabi nampak seorang lelaki berenang-renang di dalam sungai tadi tu, dia pergi berenang sampai dekat seberang sungai tu, diberikan masuk batu dalam mulut dia, sumbat dalam mulut dia. Lepas tu dia berenang lagi, masukkan lagi batu. Peristiwa tu berlaku rupa-rupanya orang kat siapa? Orang yang memakan riba. Dan waktu Nabi lalu tu, Nabi nampak neraka tu, sebenarnya lelaki yang hodoh tu, sebenarnya itu adalah malaikat khazin. Khazin ni apa? Iaitu malaikat yang menjaga api neraka. Dan waktu Nabi nampak syurga tu, yang lelaki yang tinggi, kan, sampai kepala, tengkuk lehernya dah, sampai Nabi tak boleh nak nampak. Rupanya siapa? Itu adalah Nabi Ibrahim. Dalam syurga Nabi nampak Nabi Ibrahim. Kanak-kanak yang keliling dia siapa? Itu adalah kanak-kanak yang baru dilahirkan, mati di dalam keadaan fitrah. So hadis ni, hadis yang kita baca riwayat Bukhari ni, ingat ni riwayat Bukhari. Dia bukan hadis palsu ni, ada sahih ni riwayat Bukhari. Okey, Ibnu Hajar, dia adalah penghurai hadis Bukhari ni, dia kata apa? Dia ulah hadis kita baca ni kan. Dia kata, hadis ini menunjukkan bahawa sebahagian ahli maksiat disiksa di dalam kubur. Gariskan dekat sini. Disiksa di dalam alam barzah. Maknanya yang dipecahkan kepala dia, digunting mulut dia, dibakar dengan api tadi tu kan. Itu adalah sebahagian daripada azab yang ada di alam barzah. Lepas tu dia bagilah ulasan lagi. Dia kata hadis tadi tu boleh kita gunakan, digunakan untuk menyampaikan ilmu, dia kata, sebab dia cerita kan. Lepas tu dia kata lagi, dia kata hadis tadi merupakan ancaman bagi orang yang tidur kan, sehingga meninggalkan solat wajib. Juga kepada orang yang menolak Al-Quran yang telah dia hafal. Bagi ingat kepada orang yang buat perbuatan zina, orang yang makan riba, dan orang yang suka berbohong. Dan selainnya. Jelas ya? Kat situ. Habislah tajuk tentang azab kubur. Yang lain-lain bentuk azab, kita tak tahu pun Allah bagi tahu macam mana. Ingat, alam barzah adalah alam ghaib. Kita tidak boleh memandai-mandai. Tidak ada mana-mana ulama sekalipun, hebat macam mana pun dia punya pangkat darjat dia, tidak boleh sama sekali mengada-adakan maklumat yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul. Kerana dia adalah alam ghaib. Allah sudah pasti mengetahui alam ghaib. Nabi Muhammad sudah pasti tahu alam ghaib sebagaimana setakat mana yang Allah bagi tahu. Kalau kita nak tahu azab kubur dia yang lain, kita kena bukalah tajuk yang fitnah kubur, yang soal jawab yang tak boleh jawab, yang dipukul dengan besi. Itu pun azab juga. Dipukul dengan kayu pemukul daripada besi sampai dia menjadi hancur tu. Masih ingat kita yang dia menjerit tadi? Yang dia menjerit. Itu kena rujuk dekat, kita kena rujuk pada bab yang ke-10 ataupun terujuk kepada bab cerita pasal roh yang soalan muka wan nakir. Saya tak ulang dah dekat sini. Lepas tu azab kubur yang lain, kalau kita nak tahu, kita pergi bab nombor 7. Kita habiskan tajuk impitan kubur. Sikit lagi impitan kubur. Minggu depan last kelas kita nak tamatkan tentang alam barzah supaya kita habis, kita belajar. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok dekat bab nombor 7, boleh buka tak? Buka surat 54. Ni tajuk ni. Himpitan kubur. Jumpa tak himpitan kubur? Himpitan kubur. Okey. Himpitan kubur ni tuan-tuan, salah satu bentuk azab kubur juga. Tetapi dia macam ni. Himpitan kubur, himpitan kubur ni sebenarnya dia adalah perkara wajib yang berlaku kepada semua orang sebenarnya. Himpitan kubur.
Cuma bezanya adalah cara kubur tu himpit. Himpitan kubur semua orang kena. Kalau nak tahu, buka muka surat 57. Okay, tengok muka surat nombor 57, terus muka surat 57. Okay, muka surat 57, kalau kita baca hadis, muka surat 57 ni, berkata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia kata Nabi pernah sabda kepada seorang budak. Budak tu meninggal, Nabi cakap. Nabi kata, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflahata hadha as-sabiyyu." Nabi kata sekiranya seseorang boleh selamatkan diri daripada himpitan kubur, sudah tentu kanak-kanak ni boleh selamat. Maknanya Nabi nak kata semua orang kena himpit kubur tu. Sekalipun budak ni. Nabi kata kalaulah ada orang boleh terlepas daripada himpit kubur, tentulah budak ni akan terselamat. Tapi budak ni pun tak selamat. Himpitan kubur. Cuma, kena ambil perhatian. Cara himpit kubur orang yang beriman tak sama macam orang yang tidak beriman itu dihimpit oleh kubur. Tapi semua kena himpit. Nak tahu dia bagaimana? Okay, kita tengok apa ulasan Abu Al-Qasim As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alaih. Dia kata apa? Dia kata, ni ulasan lah, dia kata, tidak ada seorang pun yang terselamat daripada dihimpit oleh kubur sama ada dia seorang yang salih ataupun dia tidak salih. Namun, terdapat perbezaan pada cara himpitan yang berlaku kepada orang Islam dan orang yang kafir. Orang yang kafir, himpitan itu berlaku untuk selama-lamanya. Manakala bagi orang Islam, himpitan itu berlaku pada awal-awal yang dia masuk ke dalam kubur, lepas tu kubur itu akan melepaskannya. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Tuan-tuan, kubur ni, ingat tak? Dia macam ni. Yang ni para ulama ulas lah. Para ulama mengulas tentang kenapa semua orang dihimpit oleh kubur. Himpit kubur ni, dia umpama, kalau orang baik, orang Islam mati beriman, himpit kubur ni dia macam pelukkan lah. Macam kita mendakap. Kan, mendakap. Mendakap tu rasa dihimpit. Peluk dia. Maknanya kubur ni, tanah ni, dia akan peluk jenazah tu. Tapi cara dia peluk tu bukanlah peluk yang menyebabkan sakit jenazah tu sehingga tulang belulangnya menjadi remuk, tak. Tapi dia himpit tu adalah himpit yang menunjukkan seperti mana dia lama dah tak jumpa. Yang ini saya sebut ulasan ulama ya. Maknanya kenapa dia himpit? Kerana kan kita kan berasal daripada tanah. Kan kita masuk balik dalam perut tanah. Seolahnya kita kan keluar daripada tanah. Jadi dah lama dah tak masuk kepada perut dia, akhirnya masuk balik dalam tanah. So dia himpit, dia peluk. Itu dipanggil himpitan. Tapi bukanlah himpitan yang menyakitkan bagi orang mukmin. Dia himpitan seperti memeluk. Lepas tu dia akan lepaskan. Tapi kalau orang yang mati dia azab, ni hadis kat bawah ni, nak tahu himpit dia macam mana? Kita baca hadis tu, muka surat 57 tu. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, hadis yang kita nak baca ni riwayat Tirmizi. Jika mayat itu orang munafik, maka dia akan menjawab. Ni waktu soal jawab mukawan nakir lah. Dia tak dapat nak jawab. Okey, dekat sinilah Allah kata apa? Lalu dikatakan kepada bumi. Dia kata pada tanah kat bumi. Himpitlah jasad dia. Bumi pun menghimpitnya macam mana? Sehingga tulang-tulangnya, tulang-tulang rusuknya menjadi remuk. Lepas tu dia diazab. Azab pun sebenarnya termasuk juga pada himpitan kubur. Tapi kalau orang yang dapat jawab soalan masih ingat lagi tentang nikmat-nikmat kubur, masih ingat, rujuk balik nota yang lepas. Kubur ni diluaskan sejauh mata memandang. Kalau kita korek kubur, sedang-sedang je. Tapi sebenarnya tak. Alam barzah ni alam yang ada nikmat, alam yang ada azab. Wallahu ta'ala alam. Habis dah himpitan kubur. InsyaAllah, minggu depan kita akan tamatkan kelas kita tentang permulaan kehidupan di alam akhirat, iaitu alam barzah. Kita akan tamatkan cerita tentang yang ni. Tuan-tuan tolong buka nota.
kita baca dulu awal-awal di rumah. Kita akan baca nota bab nombor 5. Kita sebenarnya terlupa ada bab lain, tapi tak apalah. Kita sebenarnya tinggal bab kedudukan roh di alam barzah, pertemuan roh di alam kubur, lepas tu ziarah kubur. Kita ada 3 lagi. InsyaAllah lah minggu depan kita cerita. InsyaAllah. Kita nak cerita tentang pertemuan roh-roh di dalam kubur. Roh-roh ni kan, bagi roh yang tak kena azab, roh yang lepas daripada azab, mereka buat apa dalam kubur? InsyaAllah kita akan cerita minggu depan. Tuan baca ya, bab 13, bab 14, bab yang ke-15, 13, 14 dan 15. Tapi kita yang paling penting sekali, kita nak bahas bab nombor 14 lah, pertemuan roh dengan ziarah kubur. 2 bab tu. Lepas tu habislah tajuk tentang alam barzah ini. Lepas tu kalau yang lain tu wallahu ta'ala alam, mungkin kita dah tak buat kot tajuk alam barzah. Tunggu saya edit untuk jadikan dia sebagai buku rujukan. Ada banyak lagi maklumat tambahan. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Baik, 2 bab ya. Minggu depan lah kita fokus kepada bab ni. Kita fokus kepada bab 14 dengan bab 15. Kalau ada ruang lagi, kita sambung dengan bab bab roh-roh ni, pembahagian dia macam mana. Roh pada Nabi letak kat mana, roh orang biasa letak kat mana. InsyaAllah kita akan belajar pada minggu depan kalau ada kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ada pertanyaan tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam ni nak tanya. Kalau seseorang tu dia terlepas daripada azab kubur, kiranya dia memang takkan masuk neraka ke macam mana? Itu satu. Satu lagi nak tanya, saya pernah dengar dululah waktu orang tua dulu dia cerita kalau roh orang yang meninggal, kalau waktu bulan Ramadan ni dia akan dilepaskan di dunia. Jadi apa pendapat Ustaz Ya, Terima kasih. Soalan kedua tu jawapannya tidak benar. Dia tak akan dilepaskan di dunia. Sebab apa? Apa bukti lepas kat dunia? Sebab sewaktu kita telah mengulas tentang apa makna barzakh. Barzakh, kita tengok bab ni awal-awal. Kejap saya. Okey, barzakh, kejap. Saya mana bab ni awal-awal. Okey, sebenarnya tidak ada mana-mana orang mati dia boleh pergi ke dunia dalam bulan apa-apa pun. Sebab apa? Sebab mereka telah dipagar. Mereka telah dibuat dinding. Dinding dan pagar itulah namanya barzakh. Jawapannya tidak ada. Tak, dia tak balik. Dalil lain kan? Dalil lain, kalau dia balik, tentu dia tahu apa keluarga dia buat. Okey, tengok bab nombor 13. Minggu depan, bab nombor 14 pada minggu depan, kita akan jumpa maklumat tu yang roh orang-orang yang dah mati, mereka menunggu-nunggu roh orang yang baru nak mati. Ada pada muka surat pada bab nombor 14. Maknanya apa? Kenapa roh orang yang dah mati, kenapa roh orang yang dah mati, dia pergi kejar roh orang yang baru mati? Pada bab nombor berapa je? Bab nombor pertemuan roh di dalam kubur. Ya, pertemuan roh dalam kubur ke? Ya, pertemuan roh di dalam kubur. Kejap pertemuan roh dalam kubur, hadis dia. Kejap. Roh di dalam kubur. Ya, tajuk dia. Pada bab nombor 14 nanti. Jawapan dia tu. Jawapan dia 2 je. Pertama, jawapan paling utama sekali. Mereka tak boleh kembali kepada dunia sebab dunia dah masuk alam lain. Barzah dah alam lain. Nama pun barzah. Barzah ini adalah dinding, adalah pagar yang Allah telah letakkan antara dunia dengan alam kubur. Lepas tu kalau kita baca nanti bab 14 minggu depan, kita akan dapati roh-roh orang yang dah mati mereka berkejar-kejar nak pergi jumpa roh orang yang baru mati.
Sebab apa? Sebab mereka nak tanya, fulan bisi fulan ni macam mana dia? Kau tahu tak orang ni macam mana dia buat apa? Hadis tu pun menunjukkan bahawa roh orang yang dah mati, dia tak tahu apa yang dibuat oleh orang yang hidup. Dia tak tahu apa anak dia buat, apa keluarga dia buat, dia tak tahu. Kalau dia tahu, kenapa dia kejar roh orang yang baru mati? Nanti kita akan tengok jawapan minggu depan. Kalau orang yang dah mati tu, kalau orang yang baru mati, dia ditanya tentang orang yang mati sebelum dia, bermakna orang yang ditanya tu sebenarnya kalau dia orang tak jumpa, maknanya orang tu diazab. Ni alam kubur. Wallahu ta'ala a'lam dekat situ. Okey. Selesai. Soalan. Tapi kalau kita tengok soalan yang pertama tadi kan, kalau soalan yang pertama tadi tu, betul lah kalau kita tengok pada hadis Nabi tadi, kalau Allah Ta'ala tunjukkan kita pintu syurga, ya kita memang ke syurga. Kalau Allah tunjukkan kita pintu neraka, memang kita akan ke neraka. Kiranya kan Ustaz, kiranya maksudnya kalau waktu penimbangan antara pahala dengan dengan dosa tu, kira orang tu dah tahulah dia nak masuk neraka ke syurga sebab dia tak ada azab kubur macam tu Begini. Dia di hari akhirat, dia ditimbang tu, dia ditimbang amal tu dia macam ni. Dia macam ni. Alam akhirat dia jadi macam ni. Dia alam akhirat ni kita akan lalui pada alam dipaparkan dosa, dipaparkan pahala. Maknanya alam akhirat ini, walaupun kita tahu waktu kita mati kita ni diberitahu pintu syurga ke pintu neraka, tetapi kita tidak lepas lagi daripada dosa-dosa yang kita buat tu dari sudut soal jawab. Allah Ta'ala akan paparkan. Kan? Sebab tu akhirat ni adalah hari yang berlaku soal jawab lagi. Tapi orang beriman, dia begini, dia perasaan tu dia tak sama duduk kubur dengan alam akhirat. Saya tak jumpa lagi ulasan para ulama dari sudut macam mana dia perasaan dia, sedangkan dia tahu dia dalam kubur, dia tahu dia dapat tengok pintu syurga setiap hari kan, pagi petang. Tapi dekat akhirat tu kan, dekat akhirat tu dia lain, dia suasana lain yang menyebabkan orang menjadi takut kan. Dia sebab akhirat ni dia akan dibentangkan balik dosa dengan pahala. Itu yang menyebabkan manusia menjadi takut. Dia dua alam yang berbeza. Wallahu ta'ala, saya nak ulah dia, saya memang tak tahu jawapan, saya nak ulah dia macam mana untuk soalan tu. Tapi dia ditimbang tak? Ya, dia tetap akan ditimbang amal dia tetap akan dihisap, itu tetap ada. Dan di alam akhirat itu, kalau boleh ikut kelas saya hari Isnin, ikut. Sebab kita memang besok, kelas pagi esok lah, memang kita tengah nak habiskan tajuk hisap tu. Kita akan tengok nanti dosa ni depan mata. Macam mana dosanya. Tapi yang nak sebut tentang perasaan, dia tahu tu, saya wallahualam. Saya tidak ada ilmu untuk mengulas tentang bab itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi memang tak sabar untuk pergi akhirat yang benar lah. Yang tu saya tak tahu ya. Wallahualam. Ada soalan lain? Tak ada, besok saya jemput tuan-tuan datang lah kelas alam akhirat. Chat ada. Dekat chat ada? Dekat chat ada ke? Okey, nak tanya, kalau baca Al-Mulk masa siang hari bukan malam, kelebihan dia masih sama. Wallahu ta'ala alam. Kelebihan surah Al-Mulk, dia bukan sekadar untuk elak daripada azab kubur. Dia ada kelebihan lain. Kelebihan surah Al-Mulk ni, ada kelebihan surah itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Syafaat itu pun dia membentuk, apa disebut syafaat, sama ada dalam bentuk memberikan pertolongan atau menjawab melindungi dia daripada keburukan. Tapi hadis yang kita baca tadi memang dia khususkan waktu malam dengan kelebihan azab kubur. Maknanya kalau dia boleh elak daripada azab kubur, maknanya secara tak langsung
surah Al-Mulk tu berikan syafaat lah. Sebab maksud syafaat ni dia umum. Tapi yang malam tadi tu memang Nabi sebut khusus ia pada waktu malam. Dibaca siang, wallahu ta'ala alam, tak disebut secara terang-terang. Cuma Nabi kata dia dapat syafaat lah. Quran itu memberi syafaat kepada dia. Moga-moga salah satu bentuk syafaat tu azab kubur ke, boleh bantu yang lain. Wallahu alam. Hadis tu hanya sebut dia boleh menjadi pembela. Pembela kepada orang yang membacanya. Itu hadis umum. Dia tak dikaitkan dengan, dia tidak dikaitkan dengan baca di waktu malam. Kat situ. Jelas ya? Kat situ. Wallahu ta'ala alam. Apakah amalan yang boleh bantu keluarga kita yang telah meninggal? Apakah Al-Fatihah dan Yasin salah satu daripadanya? Okey. Kita nak bantu ahli keluarga kita yang telah meninggal. Okey. Ada kita ulas sebelum ini secara ringkas. Yang kita selalu buat iaitu mensedekahkan pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada si mati. Dia sebenarnya ulama bukan bincang baca Fatihah ke, bukan bincang pasal baca Yasin ke, dia sebenarnya bukan bincang pasal baca surah-surah tu. Sebenarnya topik besar perbincangan pada pahala baca Quran tu sebenarnya. Pahala baca dia tu. Kan? Cuma Fatihah tu sebab dia jadi Ummul Quran kan. Macam pahala dia. Ulama bincang pasal sebenarnya pada pahala, bukan pada bacaan surah. Yang itu ulama bincang sampai tak pahala kita tolong baca, sebab orang mati dia tak boleh baca dah. Dia dah tak boleh nak dapat pahala membaca Quran sebab dia dah mati. Kita yang masih hidup ni kita bacakan, lepas tu kita sedekahkan kepada si mati. Yang inilah yang para ulama khilaf. Yang para ulama membincangkan tentang maklumat ini. Sampai ke tak sampai pahala tu kepada si mati. Dekat situ. Bacalah surah apa pun sebenarnya. Dia bukan surah Fatihah dan Yasin saja. Apa pun surah kita baca dapat pahala. Jadi pahala tu nak dikirim kepada si mati, itu ada khilaf para ulama. Okey. Yang ulama tidak ada khilaf, yang boleh membantu si mati, pertama adalah doa lah. Ini memang tak ada khilaf. Doa memang ulama tak bincangkan. Sampai ke tak sampai. Cukup syarat doa, insyaAllah sampailah. Okey. Kemudian yang boleh kita bantu si mati adalah dengan kita sedekah untuk dia. Yang tu boleh sampai. Sedekahkan di atas namanya. Sedekah apa-apa pun di atas nama si mati. Itu memang tidak ada khilaf. Bahkan ada hadis yang mereka tanya tentang kalau mak dia tak puasa, dia nak gantikan boleh tak? Kalau mak dia tak wasiat, dia nak buat tu boleh tak? Yang itu memang ada daripada sedekah dekat situ. Ataupun buatkan wakaf untuknya, boleh kita bantu si mati tu. Tapi bab baca Quran ini ada perbincangan di kalangan para ulama di dalam bab ni. Dan bab perbincangan inilah menjadi polemik, kadang-kadang menjadi pergaduhan di kalangan para pendakwah ya, dalam bab hukum kan tu. Nak sampaikan pahala kepada si mati. Jadi itu ada perbincangan besar di kalangan para alim kepada para alim ulama. Kalau kita pegang kepada dia sampai sebab kita nak hadiahkan, tak ada dalil yang larang untuk kita menghadiahkan kepada si mati. Kalau ikut dalam mazhab Imam Ahmad, boleh sampai dengan syarat ikhlas. Tapi kalau kita dibayar, tolong bacakan 30 juzuk untuk arwah bapa saya bayar 1,000. So orang tu baca sebab dibayar. Berbeza dengan willing baca. Kat situ para ulama ulas pula. Tapi kalau kita betul-betul nak rujuk Nabi SAW, salafus soleh, tak ada pun tentang perbuatan menghadiahkan pahala itu kepada si mati. Dekat situ. Kalau yang kata ada pun, ulama-ulama membincangkan kenapa boleh, kenapa tak boleh. Yang itu panjang perbahasan tu. Ya, tapi bukan sekadar baca Fatihah Yasin, surah-surah apa pun tak apa. Kan, kalau kita baca niat kerana Allah, ikhlas kita baca.
Tadah tangan kita minta pada Allah. Sebab kita berdoa kan. Dalam doa tu yang kita kata, Ya Allah, sampaikanlah pahala aku membaca surah Al-Baqarah ini kepada si mati. Moga-moga doa yang kita baca tadi sampailah kepada si mati itu. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh baca Al-Mulk sebelum nak tidur. Lepas isyak pun boleh baca. Tak ada masalah. Sebab istilah tadi, dia kata kullu laylatin. Dia kata malam. Dia kalau kita baca hadis, kita bukan jumpa satu hadis sebelum tidur je. Kalau kita baca hadis tadi, kullu laylatin. Pada setiap malam. Malam ni lepas maghrib dah dipanggil malam. Boleh baca lepas malam. Mati dalam keadaan fitrah tu maksudnya mati. Kalau macam kanak-kanak tadi, dia mati sebelum baligh. Okey, mati sebelum baligh. Kita fahamkan, sebelum baligh, kita tidak diberikan apa pun tanggungjawab. Dosa tak dicatat dan sebagainya. Fitrah itu mati keadaan fitrah, mati dalam keadaan kita mengakui Tuhan Esa kita tu hanyalah Allah. Sebenarnya semua bayi dia lahir, roh semua bayi yang lahir sebenarnya di atas fitrah. Di atas fitrah tu, di atas rasa ketuhanan tu ada. Rasa Allah itu sebagai Tuhan yang satu, iya. Sebab semua roh mereka telah berjanji kepada Allah buat pengakuan bahawa mereka Allah itu adalah Tuhan yang satu. Sebenarnya itu maksudnya fitrah. Ustaz, kalau tak batuk masa kencing tak apa ke tak apa. Tapi paling penting pastikan sisa air kencing tu habislah. Kencingnya habis. Jadi para ulama ajar berdehem tu lah, berdehem tu supaya sisa-sisa tu menjadi habis. Ya, supaya dia bersih. Kadang-kadang takut ada yang tersisa lagi menyebabkan baju tu kain kotor, seluar kotor, kita nak buat pergi solat pula. Yang ini yang ada kaitan dengan taharah. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf ya kalau soalan-soalan yang saya tak dapat jawab dengan lebih terperinci, boleh rujuklah pada mana alim ulama yang boleh berikan jawapan pada tuan-tuan dan puan. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan untuk siri yang terakhir. Baca terlebih dahulu untuk memudahkan pengisian kita minggu depan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah. Ya. Ustaz.